Kalau tak punya mimpi dan harapan, orang-orang macam kita ni akan mati, Kal. Dalam masa 24 tahun, apa sahaja boleh terjadi. Sebuah revolusi menjadi ideologi. Hutan rimba berubah wajah menjadi sebuah kota metropolitan. Dan seorang anak muda jalanan kepada pemimpin sebuah negara. Kita di match point. Kita di mata emas. Kita di ambang untuk meraihkan lagu negaraku berkumandang di Jakabaring. Bangun semua rakyat Malaysia. 2011, 2, 3 dari Azlan. Malaysia emas. Dalam masa 24 tahun itu juga, sebuah sukan rakyat menyimpan aspirasi untuk mengulangi gemilang yang kian lama digenggam lawan. Ini kisahnya. Dari kota Palembang pada tanggal 28 Ogos 2018. Emas Jakarta yang keren banget. Yalah, dah 2 tahun 5 bulan tak salah saya dah berlalu Sukan Asia. Kita harungi bermacam-macam dugaan semasa kita di Sukan Asia. Macam acara regu adalah acara target kita, hampir tak dibenarkan masuk. Dan selepas tu 24 tahun kita tak mengecapi kejayaan. Bagi saya yang pentingnya pemain-pemain ni buatkan Sukan Asia tu sebagai menjadikan mereka lagi semangat untuk menambahkan lagi kejayaan pada skuad negara. Kau tahu kenapa aku keraskan kalian? Karena aku tidak nak kalian terbuai dan berfikir perjalanan kalian meraih mimpi-mimpi kalian itu akan mudah. Kalau nak mimpi yang tinggi-tinggi, mimpilah. Tapi kau harus yakini mimpi itu dan temukan jalan terbaik buat meraihnya. Jangan kau berpikir perjalanan menuju ke sana akan mulus, Kal. Akan banyak rintangan di depan kau. Kau harus kuat menghadapinya. Kisah ini milik seluruh rakyat Malaysia. Tetapi pementasan di Dewan Sukan Ranau pada waktu itu berpaksikan kepada 5 individu. Ketua Jurulatih Sepak Takraw lelaki negara Abdul Talib Ahmad dan regu utama yang turun menentang Garuda Merah Putih, Syahir Rosdi, Farhan Adam dan Azlan Alias. Di sebalik gelora suara penyokong tuan rumah, Malaysia dihadiahkan realiti sukar apabila tumbang set pertama 18-21. Masih lagi dalam kawalan. Oh, sayang. Sayang. Dari Azlan Alias. Indonesia di game point. 20, game point, Tamat. Semasa kalah di set yang pertama tu, memang kalau ikutkan memang dah terasa lah dia punya apa tu, sebab kita tak boleh tak terasa lah dia punya bahang apa tu, pressure tu memang agak tinggi di situ. Walaupun kami dah kalah pada set pertama, kami perlu tetap tenang sebab selagi pengadil belum umumkan yang
Malaysia tewas. Selagi tu permainan belum habis lah. Masa ketinggalan tu saya duduk di luar, saya tak mikir apa pun. Saya cuma fikir saya support je kawan-kawan saya yang tengah main. Saya fikir mereka boleh menang. Tu je lah saya fikir masa tu. Perasaan saya masa tu memang orang khabar macam apa ni, macam debar sikit. Dari Malaysia ke Indonesia, yang paling ketara sudah pasti aksi tekong utama negara Shahir atau lebih dikenali sebagai Panjang. Kegoyahan Shahir dieksploitasi hebat regu Indonesia yang terus-menerus dengan perang psikologi mereka, susulan mata demi mata yang diperoleh. Dan kemuncak kepada kegilaan ini terhenti pada waktu Malaysia ketinggalan 11-15. Set kedua tu bila ketinggalan tu sebenarnya memang ada negatif, ada positif. Tapi lebih banyak positif lah. Sebab positif tu sebab kami percaya. Kami dah berusaha, kami dah berlatih, kami dah banyaklah kami lakukan suatu latihan. So kami percaya kami boleh mencapai kemenangan. Dan yang paling utama adalah kami percaya pada Allah bahawa kami boleh mencari kemenangan lah waktu tu. Itu yang kami paling percaya sangat-sangat. Dan perkara tu tak dapat kami lupakan lah. Buatlah bagaimana cerita pun, tugasannya sangat getir. Mau mengatasi Indonesia di set ini untuk membawa kepada set penentuan. Ibarat memperjudikan taruhan terakhir, Talib mengambil keputusan untuk akhirnya melakukan pertukaran. Shahir keluar dan digantikan dengan Zulkifli Abdul Razak. Di masa di set yang kedua tu, kita tengok Indonesia memang lebih bersedia untuk mengambil servis yang laju lah. Bila kita masukkan Zober ni, Zober seorang pemain yang mempunyai variasi servis, boleh servis yang bawah ke sasaran utamanya, boleh ke arah pinggang. Itu kita detect daripada daripada segi kelemahan Indonesia tu. Bila banyak servis-servis yang ke arah pinggang, ada sedikit masalah pada pertahanan Indonesia. Servis Shahir, memang Indonesia dah prepare servis Shahir. Sebab saya tengok bila servis Shahir melakukan servis yang laju pun, Indonesia dapat mengambil servis Shahir. Semasa saya nak menukarkan Zober tu, bila saya panggil pada Zober tu, Zober seorang pemain yang begitu berani. Bila saya tanya pada beliau, dari segi raut wajah beliau tu, memang dari segi confident level beliau tu memang agak tinggi lah. Coach panggil saya tu, saya memang ready dah masa tu. Sebab saya tengok point dah jauh lah. Saya set mental saya untuk masuk. Saya nak perform je masa tu. Tak ada mikir benda lain dah. Memang nak perform je. Tu je lah saya fikir masa tu. Saya memang ready lah. Sebab kita orang masa tu dilatih di bawah TUDN saya, Pasca. Dilatih di di Keng Regimen Pasca Mental dan Fizikal. Kita orang memang ready lah masa tu. Saya pun memang ready lah masa tu. Jurulatih memang bijak lah untuk melakukan pertukaran, dan waktu bila nak melakukan pertukaran itu adalah strategi pada jurulatih lah. Memang saya selaku kapten, bila jurulatih dah membuat pertukaran tu, saya kena ambil tugas tu lah. Siapa pun yang main, siapa pun yang diturunkan, kami tetap lah main seperti biasa, seperti yang dirancang oleh jurulatih lah. Sosok yang tampil dengan aura luar biasa. Tetapi Majlis Zulkifli hanya mula dirasai pada kedudukan skuad negara ketinggalan 11-17. Masa kita ketinggalan agak jauh dengan mata 17-11, semasa tu
servis tu berpihak pada Indonesia. Kalau ikut-ikutkan dari segi mata tu memang jauh, tetapi dari segi advantage bila pihak lawan melakukan servis, kita bertahan, ada sedikit advantage pada Malaysia lah. Dia yang paling penting masa tu, pemain tidak boleh melakukan kesilapan yang banyak lagi lah. Saya tengok sehingga akhir tu pemain-pemain dah cubalah mengurangkan kesilapan daripada semasa di set yang kedua tu lah. Ayo Malaysia. Tanam. Malaysia. Fokus. Elakkan Anfosera. Tampanan dari Azlan. Masih dalam permainan. Kali kedua dari Azlan. Okey. Point. Malaysia. Ambil bola cepat serve. Momentum selepas kemasukan Sobir di set kedua tu adalah ada berubah sikit dari segi semangat. Mungkin semangat tu ada bertambah lagi. Lepas tu yang saya nampak lebihnya tu adalah pasukan Indonesia mungkin dia dah yakin yang mereka akan menang pada set kedua. Dari situlah bila kami tetap kekal, tetap fokus, tak ada kurang melakukan kesilapan, kami dapat memang check habis-habisan pada set kedua tu. Dari situ lah nampak pasukan Indonesia dia dah overconfident lah dari situ. Sobir mau rakan-rakan fokus untuk memastikan kita betul-betul dalam kedudukan yang terbaik. Kalau diikutkan riak wajah itu yang di luar gelanggang pucat lesu, apatah lagi yang sedang beraksi di tengah gelanggang. Yang tu bila beliau masuk ke dalam gelanggang tu, bagi saya semasa tu memang wira dia, ketiga-tiga pemain bagus bermain, tetapi kalau ikutkan wira dia memang semasa itu memang Zobel lah. Kalau ikutkan dia punya servis dan pertahanan beliau, banyak mengkocak-kacirkan pertahanan Indonesia. Okey, ni jujur dari saya pula. Saya masuk second set tu saya tak ada fikir apa-apa. Saya masuk saya nak menang je sebab kita lawan tuan rumah. Walaupun Thailand tak masuk, kita perlu menang dengan Indon sebab kita pencabar utama Thailand di nombor 2. Sepatutnya geng tu kita kena menang lah. Pasal hero tu saya memang tak anggap saya hero sebab kita orang main 3 orang. Main 3 orang ni semua hero. Saya cuma masuk bagi semangat je lah, tu je pun, tak lebih daripada hero. Tekanan yang menghempap Malaysia kini menjadikan Indonesia sebagai mangsanya apabila asakan ditangani mudah skuad negara sambil pertahanan Garuda mudah diratah. Ketegangan makin membuat ketika Malaysia menyangka sudah melengkapkan kebangkitan pada kedudukan di depan 2019. Rejaman Indonesia yang pada asalnya keluar disifatkan wasit sebagai masih berada dalam gelanggang. Amarah Talib di luar kawalan sehingga terpaksa ditenangkan anak-anak buahnya. Semasa tu memang apalah, saya rasa siapa-siapa jadi jurulatih pun masa tu memang akan ada perasaan marah lah, sebabkan wasit masa tu semasa saya tengok tu bola tu memang clear out. Bila dikatakan keluar tu, bila saya tengok dari segi video tu, saya rasa wasit ada melakukan kesilapan dari segi situ lah. Itu yang saya cuba fight lah, sebab di mata-mata genting ni apa-apa boleh berlaku kan. Sebentar tadi tak disahkan katanya, tapi kalaulah ditakdirkan di pihak yang benar, tetap akan memihak kepada kita. Masih belum tamat sebenarnya ketika Indonesia melakukan bantahan sebentar tadi.
Dan bantahan itu diterima pula, sekaligus mengundang kepada amaran diberikan kepada jurulatih pasukan Malaysia. Kad kuning. Situasi ketika Coach Talib bertengkar dengan pengadil, masa tu memang pada kami bertiga terutamanya kami sudah bersedia. Sebab bagi kami memang kami akan tahu bila kita berjumpa dengan tuan rumah, tambah pula beraksi di final, benda-benda tu kami semua kena bersedia, kena prepare. So kami tak boleh nak tunjukkan kemarahan, kami kena kawal benda tu sebab itu adalah punca-puncanya. Bila kita orang tak dapat mengawal kemarahan, itu adalah punca-punca kekalahan kami lah. Bila kami dapat mengawal tu, kami pula yang menenangkan Coach Talib. Nampak di situ kami lebih kekal tenang lah di situ. Itu memang nampak kami tetap tenang. Apa-apa kami tetap tenang. Kita kena hadap semua benda dari segi aspek penyokong, pengadil, semua kami kena bersedia. Masa tu saya cuma pergi terangkan coach je lah. Tu je pun saya buat. Saya cakap kat coach relax je. Tu je saya cakap kat coach. Tak ada lebih-lebih lah. Sebab kita tahu kita main kat tempat tuan rumah. Tuan rumah memang nak ambil peluang. Memang dia buat macam-macam lah. Kalau tengok video tu, saya memang bersahaja. Memang reda dengan keputusan wasit. Walaupun tahu bola tu bola keluar, memang saya reda dengan ketentuan pengadil tu. Saya yakin kita akan menang. Sebab sebelum-sebelum ni game pun, walaupun pengadil kacau ke apa ke, kita orang bertiga memang buat biasa je. Buat ambil masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu je. Bagaimana perasaan kalian di tanah air pada ketika ini? Dak. Apatah lagi yang sedang mengulas. Momen set kedua tu sepatutnya kami dapat kemenangan awal, tapi keputusan yang agak berat sebelah, tapi kami terima benda tu. Tapi memang saya selaku ketua pasukan, saya ada sedikit perasaan marah waktu tu juga. Sebab di hujung-hujung permainan kami kena macam tu. Tapi saya tetap beritahu kawan-kawan saya, kita tetap fokus. Biar saya yang uruskan kemarahan saya tu. Saya nak tunjukkan kepada pasukan Indonesia, jangan main-main dengan kita orang. Okey. We are ready. Kita telah bersedia untuk berdepan dengan situasi sebegini. 21-20. Dah menjerit tadi, tak disahkan pula. Okey, peluang dari Azlan. Keluar. Jadi overtime untuk skuad sepak takraw negara. Tapi tak apa. Tapi itu keputusan pengadil muktamad. Selepas saya berjalan masuk ke bangku simpanan tu, saya amat memujilah pada saya punya pemain-pemain. Ketiga-tiga pemain, kiranya mereka dapat mencari ketenangan lah. Maksud dia tu mereka tidak terganggu lah fokus mereka tu. Itu yang penting. Tentu yang di set yang kedua tu kita berjaya memenangi set yang kedua. Rasional dan kewarasan kembali ke dalam tubuh Talib lantas diterjemahkan dengan keyakinan regu negara. Kemenangan 22-20 pada set kedua itu dalam bahasa modennya buat Indonesia koyak pada set penentuan. Pertukaran antara tekong mereka juga seperti sia-sia di sebalik badai semangat jalur gemilang. Selebihnya tinggal sejarah apabila angka di papan tanda mencatatkan set ketiga Indonesia 11, Malaysia 21. Ini bermakna selepas 24 tahun, emas regu yang menjadi dambaan akhirnya kembali ke tangan Malaysia. Okey, dari Azlan. 20-11. 20-11. Kita di match point. Kita di mata emas. Kita di ambang
untuk meraihkan lagu negaraku berkumandang di Jakabaring. Match point. 20. Bangun semua rakyat Malaysia. 20-11. 2, 3 dari Azlan. Malaysia emas. Okay. Apa lagi yang saya nak kata? Terkedu sebab. Malaysia. Kenapa saya perlu sebab? Kerana perjalanan mereka ke Palembang nyata luar biasa. Hari ini saya tampilkan, saya umumkan Win of the match. bagaimana perlawanan pertama Well said. Malaysia. mereka tidak berada bersama mereka Presiden Win PSM. of the match. Malaysia score 2-1. Dato' Ahmad Ismail menjalani pembedahan di Institut Jantung Negara. Tiada siapa yang tahu. Tetapi akhirnya satu demi satu drama rekaan individu-individu tertentu diterjemahkan untuk pingat emas buat Malaysia. Rejaman dari Azlan Alias pada tepat jam 11.51 minit pagi untuk Malaysia mengesahkan pingat emas yang keempat. Jadi tahniah diucapkan. Waktu kami main pada set ketiga tu memang kami memang dah yakin, dah percaya dengan semangat yang kami dah dapat masa tu, dapat bangkit pada set kedua. Kami yakin set ketiga kami akan teruskan habis-habisan, kami tak menoleh ke belakang. Memang kami terus push pasukan Indonesia sehabis-habisnya. Dan dari segi perasaan saya tu selepas menang tu, memang sebenarnya ini adalah keajaiban daripada Allah. Sebab benda yang kami nampak adalah dengan percayaan kami kepada Allah. Memang benda ni adalah satu keajaiban lah. Selepas Indo menang set pertama tu, memang set kedua dia nak menang, dia akan push habis-habis. Bila kita bangkit di set kedua kita menang, saya tengok mental dia orang koyak pada set yang ketiga. Memang dia habis set kedua tu memang mental dia down, memang down habis-habis. Masa tu lah kita orang ambil peluang untuk pergi tu, tinggal poin biar jauh sikit, biar kita selesa dengan poin, lepas tu kita jalan macam biasa. Memang daripada set lepas kita menang set kedua tu lah, mental dia orang down. Saya terkenang semasa saya jadi seorang pemain 24 tahun dulu. Saya masa tu ada dalam skuad tapi saya tak dapat bermain lah. Makna ada dalam skuad saja di Hiroshima tahun 94. Kita tak bermain, tetapi bila kita rasa kita kenangkan 24 tahun tu, itulah salah satu dia yang membuatkan saya menitis air mata. Bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang. Hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhkan ke tengah, dia tak boleh surut palang. Meskipun bagaimana besar gelombang, biarkan kemudi patah, biarkan layar robek. Itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Hamka tenggelamnya kapal Van der Wijk.